Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid tahun 2 SK Kampung Kota. Pagi ni kelas PDPR Sains kita akan masuk unit yang baharu, iaitu unit 9 dengan tajuk besarnya Bumi, Bumi. Jadi kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat apa ni? 101. Jom kita lihat muka surat 101. Apa cerita tentang unit 9 ni pasal bumi. Diberi kat sini ada lagu lah. Lirik bagi lagu tapi cikgu tak tahulah dia nyanyi ikut melodi apa. Kamu boleh scan barcode ni. Kamu boleh scan barcode ni. Kemudian kamu boleh dapat tahulah dia lagu dia apa semua. Tapi kita nak belajar ni hari ni tentang dia punya lirik pasal unit 9 ni. Apa ceritanya? Berkaitan dengan apa? Tajuknya tajuk air dan udara. Kita tengok rangkap pertama lirik lagu ni. Mengalir air di dalam sungai, tiada pernah berhenti. Dari mana sumber asalnya? Marilah kita pelajari. Dia kata dia tanya kat sini, air mengalir dalam sungai. Kemudian tak pernah berhenti, betul tak? Kalau kamu tengok air sungai di kampung kamu sentiasa mengalir, setiap hari mengalir. Dari mana sumber asalnya? Mana datang sungai tu? Marilah kita pelajari. Ini yang nak diterangkan dalam topik tentang bumi ini. Tengok rangkap kedua. Nyaman udara bertiupan, geraknya dapat dirasai. Memberi kesan untuk hidupan, marilah kita selidiki. Dinyatakan kat sini nyaman bila udara bertiup. Gerakannya dapat dirasa. Kita boleh rasa udara yang bergerak tu, udara yang bertiup tu, angin tu, tapi kita tak nampak. Beri kesan untuk kehidupan. Ini kita akan belajar nanti. Apa kesannya? Mari kita selidiki. Jom kita teruskan sesi pembelajaran kita. Ini hanya mukadimah. Mukadimah tentang topik bumi. Kamu tengok ni. Situasi di air terjun. Ada mereka satu keluarga berpiknik, berkelah. Yang bapanya sedang memancing apa? Memancing ikan. Anaknya 2 orang sedang buat apa ni? Manda di tepi sungai, tepi air terjun. Kamu tengok air terjun tu. Air terjun tu sedang mengalir dari atas turun ke bawah. Kemudian mengalir lagi. Kemudian adanya adik mereka ni sedang buat apa? Adik mereka sedang minum air. Ibunya tengah buat apa? Ibunya tengah membaca buku. Jom kita lihat apa ceritanya ni. Selain itu kamu nampak adanya pokok-pokok, kan? Kenapa gambar ini diberi dalam muka surat 101 ni? Air dan udara ialah sumber asas kehidupan. Air dan udara. 2 ni sumber asas kehidupan. Kalau tak ada kehidupan, tak boleh nak hidup. Benda hidup tak boleh nak hidup. Daripada manakah air ini diperoleh? Kita belajar pasal air dulu. Pasal air. Dari mana datang air ni? Dari mana datang air terjun ni? Air terjun ni kalau kamu tengok air terjun daripada tempat yang tinggi. Tapi dari mana dia datang? Daripada mana dia mengalir? Adakah dia keluar daripada pokok ke? Atau dia keluar tiba-tiba jatuh macam tu je ke? Jom kita lihat apa seterusnya. Tajuk kecil seterusnya. Kita kena belajar dahulu sumber air semula jadi. Kita nak tahu sumbernya dahulu bagi air semula jadi. Apa maksud air semula jadi? Air yang betul-betul datang dari alam lah. Bukannya air Pepsi ke, air Coca-Cola, air kopi ke, air Milo ke, bukan. Air semula jadi yang datang dari alam. Apakah sumber air semula jadi yang terdapat di bumi? Ini kamu kena ingat. Kamu kena tahu
Okey, yang pertama, biasalah kamu biasa nampak, pernah tengok kalau hari gelap, mendung je, awan hitam datang kan. Tiba-tiba apa? Hujan. Sumber air semula jadi yang pertama, hujan. Apa itu hujan? Titisan air daripada awan turun ke bumi sebagai hujan. Okey. Kalau kamu tengok memang hujan turun daripada awan. Okey, awan hitam mendung datang, turun hujan lebat. Okey. Kadang-kadang lebat, kadang-kadang renyai. Okey. Itulah dia hujan. Sumber air semula jadi yang pertama. Okey. Sumber air yang kedua, apa dia? Tasik. Tasik. Okey. Tasik ialah kawasan air yang luas. Tasik ni mesti luas, besar. Okey. Dikelilingi oleh daratan. Dia mesti dikelilingi, mesti ada daratan. Okey. Kalau kamu tengok ni, ni semua darat, kawasan darat. Okey, kawasan darat. Kemudian ni kawasan berair ni kita panggil sebagai tasik. Okey. Dia adalah satu kawasan luas, mesti luas, besar, tapi dia dikepung oleh daratan. Baru kita kata sebagai tasik. Okey. Tengok seterusnya. Ini paling besar, sumber air paling besar. Okey. Laut. Bahagian air masin yang besar pada permukaan bumi. Laut, kalau kamu pergi ke Manjung, ke Lumut kan, Teluk Batik kan, kamu tengok laut luas terbentang. Okey, mengikut kajian ahli saintis, okey, 70% permukaan bumi, okey, dilitupi oleh lautan. Betapa besarnya kawasan laut di bumi ini. Okey, dia adalah bahagian air masin yang besar. Okey, air masin. Kalau hujan dengan kolam, dengan tasik tadi, dia air tawar. Okey, fresh water kalau bahasa Inggeris lah. Okey, air tawar. Yang ni laut, dia memang air masin. Okey. Kita sambung muka surat sebelah. Okey, dia ada sambungan dia. Sambungan dia muka surat 103. Ni 103. Kita tengok apa sumber air yang seterusnya. Air, ni mata air. Mata air. Bukan air mata. Air mata kamu nangis. Ni mata air. Air bagi mata air ialah air bawah tanah yang keluar ke permukaan bumi. Ni cerita kalau macam contoh kamu gali-gali tanah, tiba-tiba terpancut keluar air. Itu kita panggil sebagai mata air. Ini selalunya mata air ni kalau orang gali untuk buat perigi lah. Okay? Gali-gali dalam, mungkin dalam 2 meter, 3 meter, terkeluarnya air daripada bawah tanah. Itu kita boleh kepung dia, buatkan apa, dinding, apa, simen ke apa kan. Dia akan jadi telaga. Okay? Itu dia mata air. Okay? Daripada bawah tanah. Kalau tasik tadi, kawasan air yang luas yang dikepung oleh daratan. Okay? Dikelilingi oleh daratan. Okay. Seterusnya, sungai. Sungai ni ada kaitan dengan hujan. Sumber air semula jadi seterusnya adalah sungai. Hujan turun ke bumi. Okay, hujan turun ke bumi membentuk aliran air dikenali sebagai sungai. Rupanya apa? Bila hujan turun, air hujan tu jatuh ke tanah, masuk ke dalam tanah, kemudian dia akan keluar mengalir sebagai sungai. Okey? Membentuk aliran air yang dikenali sebagai sungai. Macam kat kampung kamu lah. Okey, ada sungai Dendang, sungai Beruas kan. Air itu sentiasa mengalir. Dari mana air itu datang? Sebenarnya daripada air hujan yang turun. Okey? Okey. Jadi kat sini ada berapa tadi? Cuba kita tengok balik. Ada berapa sumber air semula jadi tadi? Pertama, hujan. Kedua, tasik. Okey, ketiga, laut. Keempat, mata air. Kelima, sungai. Sekejap kita ulang balik. Okey, yang pertama tadi, hujan, tasik, laut, mata air dan sungai. Ada 5. Okey, kamu kena ingat 5 ni. Okey? Jom kita baca muka surat 102 ni. Kesimpulan yang kita belajar pada hari ini. Okey? Sumber air semula jadi yang terdapat di bumi kita seperti hujan, sungai, tasik, laut dan mata air. Ini yang cikgu terangkan tadi. Kamu kena hafal. Okey?
Hujan daripada awan. Titisan air daripada awan jatuh ke bumi. Sungai, aliran air yang mengalir, okey, daripada hujan jatuh ke bumi, dia mengalir, okey, itu sungai. Tasik, kawasan takungan air yang luas dikelilingi oleh daratan. Laut, kawasan air masin yang paling besar di permukaan bumi, okey. Mata air, air yang keluar daripada bawah tanah, okey. Jadi harap kamu boleh hafal 5 sumber air semula jadi ini, okey. Okey, kita lihat muka surat 103 ni, kebat ni bawah ni. Nak habis dah. Okey. Apakah akan terjadi? Apa akan terjadi jika tiada air di bumi? Apa jadi? Tadi kita tahu. Yang muka surat mula-mula kita tengok tadi dah diberitahu. Air dan udara adalah sumber asas kehidupan. Apa jadi kalau bumi tak ada air? Boleh tak kamu minum? Tak boleh. Boleh tak haiwan minum? Tak boleh. Boleh tak pokok mendapat air untuk tumbuh dengan segar? Tak boleh. Bila tumbuhan tak subur, tak segar, tumbuhan mati, ada tak haiwan yang mendapat makanan? Tak ada. Bila haiwan tak ada dapat makanan, haiwan akan mati. Bila haiwan mati, apa jadi kat kita? Kita pun tak ada makanan, kita tak ada sumber makanan, kita pun boleh mati. Jadi, penting ke tidak air ni? Penting. Sebab dia adalah sumber asas kehidupan. Okey? Jadi, cikgu harap kamu faham kepentingan sumber air tadi. Ada 5 sumber air. Hujan, tasik, laut, kemudiannya mata air dan sungai. Okey? Okey, kita akan sambung kelas kita pada masa akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.